Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para penonton dan rakyat Malaysia yang saya hormati. Pada petang ini, sebagai ahli Parlimen Pasir Gudang, saya ingin bercakap berkenaan satu isu semasa yang sangat penting yang telah dibangkitkan di Parlimen dan sekarang menjadi percakapan dan perbincangan seluruh negara. Isunya tidak lain dan tidak bukan ialah tentang kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ini yang ingin saya bincangkan pada petang ini khusus berkenaan dengan kenaikan harga barang makanan. Persoalan pertama, apakah barang-barang makanan yang harganya naik melambung-lambung sekarang ini? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari seluruh negara boleh menjadi saksi bahawa misalnya ayam yang menjadi sumber protein rakyat Malaysia yang sebelum ini murah, boleh dibeli sekilo RM5, RM5.50, RM6. Sekarang sudah mencecah harga 1 kilo sampai RM10. Kemudian belum selesai masalah ayam ini dapat diatasi, kini harga sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran yang diimport, malah juga sayur-sayuran yang dihasilkan dalam negara kita ini harganya naik dengan tinggi. Sebagai contoh, sayur yang popular bagi rakyat kita, misalnya kobis. Dulu boleh dibeli sekilo RM3.50, sekarang berharga RM5. Kemudian sayur seperti brokoli, kacang buncis pun naik. Kacang buncis ini naik melampau. Dulu sekilo RM8, sekarang dah RM12. Jadi inilah masalah yang dihadapi oleh rakyat yang masih dalam pandemik COVID-19, sekarang menghadapi situasi ekonomi, harga barang makanan yang naik dengan tingginya. Ini semua ada kaitannya. Minyak masak pun harga naik. Roti yang jadi makanan rakyat pagi, sarapan dan sebagainya juga naik. Pembekal-pembekal roti telah menyatakan mulai 1 Disember ini harga keluaran roti mereka semua jenis, semua kategori naik. Dan saya membaca surat khabar hari ini dan semalam, ada berita yang tidak menyenangkan, iaitu para penganalisis menyatakan bahawa akan naik nanti barang-barang lain seperti tepung, gula dan juga beras. Dan ini amatlah membimbangkan, iaitu perkara-perkara ini menjejaskan kehidupan rakyat. Dalam masa yang sama,
kenaikan harga barang-barang makanan ini ada juga berkaitan dengan kenaikan harga minyak. Minyak petrol. Boleh disemak pada petang ini di stesen petrol di seluruh negara. RON 95. RM2.05 seliter. RON 97 seliter dah RM3.05. Diesel seliter RM2.15. Dulu RON 95 seliter dalam RM1.80. Sekarang dah RM2.05. Ya. Jadi kita tentu bertanya, kenapa harga barang-barang makanan ini naik? Perkara dia timbul di parlimen, ada menteri menjawab harga ayam naik kerana harga dedak, iaitu makanan ayam yang diimport daripada luar, harganya semakin mahal. Jawapan itu betul juga. Dia memberi penjelasan, ayam naik kerana makanan ayam dedak itu diimport dan harganya mahal. Ada yang menyatakan kerana faktor cuaca, hujan. Sayur-sayuran yang ditanam di Cameron Highland terjejas dengan faktor hujan. Tapi saya nak menyatakan di sini bahawa memang betul dedak yang menjadi makanan ayam itu diimport daripada luar negara. Sayur-sayur seperti brokoli, kubis bunga dan sebagainya juga diimport daripada luar. Beras diimport dari luar sebahagiannya. Kenapa naik harga barang-barang ini? Jawapannya ialah, ini ahli-ahli ekonomi boleh mengesahkan. Ini ada kaitannya dengan nilai wang ringgit kita. Nilai ringgit kita sudah jatuh. Bila nilai ringgit kita jatuh, tukaran asing kita dengan nilai yang rendah, maka barang-barang yang kita import ini, yang kita bayar dengan dolar Amerika misalnya, menjadikan barang-barang ini mahal. Jadi artinya kenaikan harga barang-barang makanan yang dialami oleh rakyat ada berkaitan dengan pengurusan ekonomi di negara kita. Yang hutang terlalu besar, rasuah terlalu besar, keyakinan pelabur kurang, keyakinan negara luar yang lihat kedudukan ekonomi kita, nilai ringgit kita yang tidak stabil menyebabkan dalam tukaran asing merugikan kita. Kita terpaksa membayar harga yang mahal untuk mengimport barang-barang makanan itu daripada luar. Kita tidaklah berhasrat, saya tidak berhasrat untuk nak cari salah di pihak kerajaan yang berkuasa, pemerintah. Kita tidak berhasrat untuk menuding jari, mencari kesalahan saja. Dalam program pada petang ini, saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya ada jalan keluar yang kerajaan sekarang ini tidak lakukan. Misalnya, pertama sekali, perlu ada pemantauan tentang harga barang-barang ini, khususnya barang makanan. Perlu ada pemantauan. Biasanya bila hanya hari perayaan hampir sampai tahun baru, hari raya puasa, hari raya haji,
Krisma, Tahun Baru Cina, Deepavali, Gawai, sambutan Hari Gawai di Sabah, di Sarawak, ya, sambutan keamatan umpamanya. Bila ada hari-hari perayaan ini, barulah pegawai-pegawai pemantau daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna baru nak melakukan pemantauan. Kita tidak mahu macam begitu. Makna pemantauan ini mesti dijalankan sepanjang masa. Sebab barang-barang makanan ini diperlukan oleh rakyat setiap hari, bukan pada waktu perayaan saja baru rakyat makan dan minum. Artinya sepanjang masa. Ini saya ingin menyatakan bahawa sebagai contoh, kerajaan yang lalu di bawah Pakatan Harapan, di mana menterinya daripada Parti Keadilan, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Datuk Saifuddin Nasution, yang beliau merupakan Setiausaha Agung Parti Keadilan. Ini bukan nak memuji tak tentu pasal, tetapi apa yang Menteri KPDN HEP ni, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Saifuddin lakukan, yang saya nampak betul. Benda yang elok kita ambilkan contoh. Beliau telah melantik ramai pegawai-pegawai penguatkuasa di seluruh negara sampai ke peringkat parlimen. Misalnya di Pasir Gudang, daripada pihak kementerian minta pejabat parlimen Pasir Gudang, makna minta daripada saya supaya mengemukakan sukarelawan di peringkat parlimen memantau harga-harga barang di pasar-pasar awam, di pasar-pasar tani, untuk membantu kementerian. Artinya ada sistem yang dilakukan. Jadi saya tak nampak dalam masa beberapa bulan ini menteri atau timbalan menteri dan kerajaan yang ada sekarang bersungguh-sungguh dalam hendak mengatasi kenaikan harga barang-barang makanan ini khususnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, bahawa soal import makanan ini sangat tinggi. Daging kita import, sayur-sayuran pun kita import, lada kita import, bawang kita import, beras pun masih kita import. Jadi banyak barangan makanan, lebih 50 bilion setahun kita import. Ini kegagalan kerajaan. Bukan kerajaan yang ada sekarang ini. Ini kegagalan daripada kerajaan dulu sampailah sekarang. Maknanya tidak ada perlaksanaan jangka panjang untuk mengatasi masalah supaya kita tidak mengimport terlalu banyak barang makanan ke negara kita. Perlu ada bekalan makanan yang stabil, yang selamat, yang terjamin sepanjang masa. Kita perlukan sistem internet 5G misalnya, itu mustahak. Tapi bekalan makanan juga mustahak dan amat mustahak. Jadi akhirnya saya melihat bahawa saya ingin mencadangkan negara kita masih banyak tanah yang tidak dimanfaatkan. Jadi kerajaan sungguh-sungguhlah, maknanya mengusahakan bahagian pertanian ini dari segi sayur-sayuran sampai kepada beras, sampai kepada bawang, cili, kepada bekalan daging, tenusu dan sebagainya.
kita laksanakan dalam negeri kita. Belanda sebuah negeri yang kecil, lebih kurang besar negeri Pahang, boleh menghasilkan bahan-bahan susu, tenusu, daging, boleh diekspor seluruh dunia dengan kualiti yang baik. Tetapi kita tak ambil contoh yang itu. Dan yang kedua, saya lihat kerajaan mistik mengawal juga. Janganlah semua sayur-sayuran ini diekspor ke Singapura, sehingga rakyat negeri kita dia tak ada sayur nak makan. Apabila berlaku border ditutup antara Malaysia dengan Singapura, sayur tak boleh masuk ke Singapura, umpamanya dah melambat-lambat pula pada satu ketika. Jadi bermakna bukan tak boleh berniaga di luar, boleh. Kita juga pro business, iaitu usahawan-usahawan yang nanam sayur ini dari Cameron Highland ke, atau daripada Yompeng ke, daripada Segamat ke apa, dari Johor ini, boleh ekspor sayur-sayuran ke Singapura. Tapi janganlah 100% ekspor ke sana. Sayur-sayur yang rosak baru nak jual pada rakyat kita, tak boleh gitu. Kerajaan mesti mengadakan kota, ekspor berapa untuk kegunaan tempatan pun perlu ada, supaya rakyat dapat bekalan. Jadi kalau sayur yang kita tanam dalam negeri kita ini ada bekalan untuk rakyat negeri ini, taklah kita perlu import terlalu banyak daripada luar. Dengan ringgit Malaysia yang jatuh, dengan sendiri harga itu akan naik. Begitu juga dengan ikan dan sebagainya. Ikan-ikan yang baik dari negeri kita, rakyat kita tak dapat ikan-ikan yang baik itu dengan harga yang murah, dihantar ke Singapura. Jadi tak bolehlah begitu. Jadi ini peranan kerajaan. Ada kawalan, maknanya kepentingan negara, rakyat sendiri perlu dipelihara. Dalam masa yang sama, saya rasa kerajaan mesti ada kesungguhan, ada joint venture atau kerajaan bentuk syarikatnya sendiri. Kalau boleh bentuk Felda. Kalau ada GLC kerajaan yang tanam sawit dengan besar-besaran, mengapa tak boleh adakan usaha yang secara besar-besaran ini untuk mengendalikan bekalan makanan. Kita tak boleh makan buah sawit itu. Kita tak boleh makan minyak sawit itu. Untuk goreng bolehlah, untuk keperluan masak. Tapi kita hendakkan bekalan sayuran, lada dan sebagainya, bawang, bekalan daging dan sebagainya, bekalan ayam. Dan soalnya dedak ni, takkanlah sepanjang masa kita nak import dari luar, takkanlah dedak makan ayam ni kita tak boleh usahakan. Jadi saya melihat ini jalan keluarnya satu saja, iaitu penyelesaian ini bukan melalui memorandum kepada kerajaan yang ada sekarang ni, membuat kenyataan dah berbuih dah, penat dah. Kerajaan, rakyat perlu ambil iktibar, makna akhirnya penyelesaian ini ialah penyelesaian politik, iaitu kesungguhan politik untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Iaitu saya berharap sekiranya Parti Keadilan Rakyat ini, Parti Keadilan bersama-sama dengan rakan-rakannya dalam Parti Pakatan Harapan ini, kalau betul-betul dapat membuat satu dasar, kita jadikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang bertugas membekalkan makanan dengan harga yang berpatutan, yang mampu dibeli oleh rakyat, bersama-sama dengan kementerian buat sungguh-sungguh supaya jangka panjangnya dapat selamatkan rakyat di Malaysia ini. Dan kita tidaklah setiap tahun menghadapi masalah
kenaikan harga barang yang tak sudah-sudah. Jadi begitulah sedikit sebanyak pada petang ini kupasan saya tentang isu kenaikan harga barang-barang. Sekian, terima kasih.